lah Ustaz ni. Ya Allah, minta maaf, minta maaf. Tadi saya telefon Grab, lepas tu benda lain yang datang. Tak payah nak buat alasan dah. Saya dah tak sabar tau nak bincang pasal topik kita yang terhangat ni. Ni marah pasal topik ke? Marah pasal saya datang lambat ke? Marah pasal topik? Saya pun tak tahu kenapa. Saya macam tak sabar sangat tak ni. apa. Dah sedia dengan hujah-hujah yang ada? Dah. Baik, kita akan mulakan chit-chat kita pada kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Riz Ismail dalam Cik Chat Ustaz. Kita dalam segmen Bersama Artis Jemputan. Baik, pada episod kali ini kita bawa kepada anda seorang yang kita pernah tengok dekat dinding-dinding ataupun dekat board-board pakai tudung jahit cantik. Dia lah tu. Dalam iklan pun dia ada. Dan yang terbaru ni dalam drama pun dia ada. Dan yang lagi baru, hosting pun dia buat juga. Semua benda dia buat. Tak lain dan tak bukan. Perkenalkan kepada anda, Husna Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah sihat. Saya banyak kali jumpa awak tapi awak tak jumpa saya. Jumpa kat mana? Bawa kereta tengok, ada muka dia, kanan kiri semua ada. Baguslah. Saya dibayangi semua orang. Okey, alhamdulillah. Baik, Husna. Job terkini ataupun perkembangan terkini buat apa? Okey, perkembangan terkini saya baru habis syuting drama. Okey. Dan juga saya baru mula-mula hosting. Boleh nak host banyak mana pun tak kisah. Cuma jangan dia host Cik-Cik Ustaz je depan ni. Cik-Cik Ustazah. Cik-Cik Ustazah. Kita harapkan kalau ada apa salahnya kan. Okey. Di sebalik cerita-cerita perkembangan ni, topik kita sebenarnya hangat pada hari ini. Panas sepanas-panasnya. Kita kena sembang tentang apa? Poligami. Baiklah, Husna. Sekejap, saya nak tanya. Okey. Awak takut nak tanya saya pasal tak ada. poligami? Tak ada masalah. Kita boleh saya nak bertanya-tanya tentang poligami ni kan. Cumanya, Husna pernah ke teringin ataupun nak ada seorang kakak, isteri kedua ataupun isteri ketiga? Seorang adik, bukan seorang kakak. Adik. Sorry, seorang adik. Ada teringin ke? Setakat ni saya memang tak ada bercita-cita nak ada seorang adik. Yalah, mestilah kan. Mana perempuan mana yang nak berkongsi. Tapi pada hakikatnya, bukan takdir bukan takdir. Kita cuma cakap pada hakikatnya agama membenarkan. Kalau cukup semua syarat lah. Boleh adil, mampu untuk memberi nafkah zahir dan batin dan seterusnya. Orang kata kalau boleh bagi yang ni RM1,000 sebulan, ni pun kena bagi RM1,000 juga. Kalau ni beli kereta Mercedes, ni pun kena beli Mercedes juga. Begitulah keadaan dia. Ataupun kalau boleh spend 2 hari, kena spend 2 hari juga. Tapi kita ni kan manusia. Manalah ada masa ataupun kekuatan boleh adil sepenuhnya, betul tak? Betul. Sebab itulah wanita-wanita di luar sana, termasuk wanita di sini juga tak bersetuju dengan apa yang dipanggil poligami. Okey, tak ada masalah. Hari ni kita nak bincang, nak bagi panas sikit, jadi kita nak tanya. Okey, pandangan Husna Mustafa terhadap poligami apa dia? Silakan. Okey, macam ni lah. Saya sebagai seorang perempuan. Marah? Marah ni. Okey, sila. Sebenarnya saya tak, nak kata pasal isu poligami ni dia complicated sebenarnya. Saya tak menolak hukum Tuhan. Baik. Tetapi Tak menolak kan? Bukan. Suami nama saya apa? tak habis cakap lagi. Hello? Dia okey. Dia nak tambah seorang lagi. Saya tak menolak hukum Tuhan, tapi dia ada dari segi sudut positif ataupun negatif. Tapi apa yang saya pandang adalah lebih kepada sudut negatif. Okey, maksudnya. Silakan. Maksudnya ni. Aku tunggu je. Okey, sila. Dari segi positif ialah kita maksudnya kita dapat membantu sesama wanita lah. Maksudnya wanita yang teraniaya ataupun wanita-wanita di luar sana ialah nisbahnya lebih ramai daripada lelaki. Tapi dari sudut negatifnya, macam mana perasaan perempuan tu? Adakah lelaki tu boleh berlaku adil? Okey. Bukankah membantu lebih baik? Tak adalah, saja je. Okeylah, itu satu-satu. Lagi ada lagi? Contoh, isteri ada rasa terkecil hati, suami dah berdosa. Okey. Lepas tu apa yang kurang, apa yang cukup, manusia biasa takkan sempurna. Jadi macam mana nak kawal keadaan tu? Awak cakap pasal isteri je. Suami sakit hati, isteri berdosa juga. Suami sakit hati dari segi apa? Baiklah, betul. Kita suami pun kena jaga hati isteri. Sebab isteri ni antara insan yang paling banyak berhikmat untuk suami. Kan? Isteri ni
Sehingga kan ada hadis mengatakan apa-apa yang dipinta kalau tak melanggar syarat mesti dilakukan. Contoh katakanlah rumah dia 10 tingkat kan, duduk apartmen. Sayang pergi ambil kejap tu, tertinggal dalam kereta. Dia turunlah, lepas tu naik balik. Oh sayang saya tinggal pergi ambil lagi. Tukuk 10 kali, dia naik, dia rembas depan muka pula lah. Tapi pada hakikatnya memang begitulah. Banyak isteri ni korban untuk kita kan. Abang-abang yang jadi suami kat luar sana, berapa banyak masa yang dia dah habiskan bersama kita, anak-anak kita yang dia bawa juga dan sebagainya. Kita faham dari segi pengorbanan seorang isteri, tak dinafikan. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi lelaki memang sifat dia, sebab apa Allah sebut boleh kahwin 2, 3 dan 4 tu, kerana memang ada perasaan itu di dalam diri seorang lelaki. Tak didapat. Jadi saya nak tanya pula, apa sebab lelaki nak ada perasaan nak berpoligami ni? Oh bukan, jangan marah. Tak, nada marah ke? Tak ada, maksudnya saya bagi tahu dari segi dasarnya kenapa Allah membenarkan sebegitu. Tetapi dengar ayat tu akhir dia cakap apa? Kalau mampu. Dia ada dia punya clause dia. Kalau belajar law dulu kan? Tak ada, saya tak ada. belajar law. So clause dia maksudnya kalau mampu maka kahwinilah lebih daripada satu. Yang jadi problem dekat masyarakat kita ni sebenarnya orang Melayu lah, orang Malaysia ni terutamanya sangat asing dengan poligami. Kalau kita tengok bangsa-bangsa lain seperti Arab, bangsa-bangsa orang Mesir, saya belajar kat Mesir ramai je ustaz-ustaz ataupun bukan ustaz saja, orang yang bukan ustaz pun ada isteri lebih daripada satu. Pada dasarnya itu bukan satu masalah lah. Tetapi di Malaysia ini Melayu kita, adat kita begitu. Cukuplah satu sahaja kan. Macam tak boleh, macam kalau boleh nak diharamkan, hingga nak diharamkan lah. Tapi maaf saya nak cakap, apa ni, isu poligami ni dia macam lebih kalau kita tengok ustaz yang lebih tau. Yang maksudnya ustaz yang bermasalah untuk, bukan saya cakap masalah, ustaz yang cenderung untuk poligami. Kenapa? Baik. Jangan minum air dulu. Saya tak nak poligami. Saya okey, tapi saya menjawab jugalah bagi pihak mereka. Tapi kalau saya salah, maafkan saya. Yang pertama sekali, ni kejap lagi bila jawab orang kata, kau nak jual agama ni cakap macam ni kan? Baik. Yang pertamanya, kita tak boleh buang isteri pertama kita. Tak boleh. Apa keadaan sekalipun tak boleh. Sebab itu adalah, yang pertama sekali, dia adalah insan yang kita pilih dulu. Biasanya first love kita ni banyak cerita-cerita dia, pengorbanan dia kan. Nak bawa susah senang sama-sama. Susah senang mungkin. Seseorang itu pada awalnya tak ada job ataupun tak terkenal, bila dah terkenal dia buat macam ni buat itu, kena ingat apa yang dia dah bawa amanah Allah tu dulu. Itu tidak boleh dipersoalkan, tidak boleh dibuang dalam hidup. Kena sayang isteri pertama ni sungguh-sungguh. Tapi kalau ada isteri kedua, yang mana yang nak ada tu, pastikan isteri pertama ni dia jaga dengan baik dululah. Tanya dulu betul-betul. Contohlah bukan Husna lah, nanti Husna terasa kita ambil orang lain. Katakanlah Aminah lah. Nama dia Aminah. Aminah lah. Kata Aminah, abang ni cukup tak jaga Aminah selama ni? Janganlah kalau bagi tahu nak kahwin dua awal-awal, mestilah dia dah dalam in denial. Tapi kita tanya dia betul, Aminah dah cukup ke apa yang abang bagi sini? Cukup tak rezeki ataupun abang layan awak okey, tak ada tak awak terasa? Biasanya takkan ada yang, mesti akan ada yang tak sempurna. Oleh sebab itu memang susah sebenarnya nak kahwin satu lagi ni. Sebab you dengan yang pertama tu pun banyak lagi benda yang perlu dibaiki. Itu pandangan saya. Tetapi kalau lah dia rasa dia dah okey, dia dah cukup, dan dia buatlah kalau dia berani. Tapi sebab pada dasarnya Islam tidak mengharamkan perkara tersebut. Cumanya jangan tersalah faham, sebab banyak rakyat Malaysia sekarang dah tersalah faham. Dia kata saya dah bagi tahu cukup. Tidak. Dia bukan habis di situ Macam saya kata, macam contoh Aminah tadi, bukan Husna, Aminah. Aminah, abang nak kahwin lain. Awak nak terima tak terima? Tu lantak awak. Tak boleh cakap macam tu. Tak boleh cakap. Pada dasarnya memang tak boleh. Tak boleh. Kena duduk, kena cakap baik-baik. Tanya dia, abang ni ada perasaan nak kahwin lagi. Aminah okey ke tak okey? Perempuan memang dia akan reject pada awalnya. Tapi kalau dia boleh fikir dengan sebetulnya kan. Tapi you pun kena duduklah, bincang, list down
buat cara agama buat. List down betul-betul. Kalau rasa diri tak mampu, cukuplah. Sebab bila kita kahwin satu lagi, kita pun dah buka diri kita kepada peluang untuk ada lebih banyak dosa ataupun lebih banyak pahala. Itu betul. Satu. Sebab isteri kita pun bukan sempurna. Ada kalanya dia memakai aurat dengan baik, ada kalanya dia bercakap, mengumpat dan sebagainya. Benda ni kita kena jaga terlebih dahulu. Sebab tu, bila kita kata berpasang-pasangan, jarang berpasang-pasangan ada satu dengan dua. Biasa satu dengan satu kan? Pairing. Macam hari ni kita pairing berdua. Kalau bertiga dia tak panggil pairing lah. So begitulah pada pandangan saya. Sebenarnya ramai je orang yang bukan agama kat luar sana tu pun yang ada masalah ni. Tapi cuma yang ditekankan, yang nampak yang tu Ustaz lah. ditonjolkan ke depan adalah orang-orang ni. Dan pada saya yang paling saya geramnya adalah statement yang mengatakan, saya dah bagi tahu. Macam dia cakap contoh dia bagi, Aminah saya dah bagi tahu awak, nak terima tak nak terima suka hati awak. Saya nak kahwin. Tak boleh macam tu. Orang tu siang malam bersusah payah Jaga anak apa semua bersusah payah sama. Islam sehingga tingginya seorang isteri ni, kalau dia betul, ni hadis yang sahih, ibu-ibu, ayah-ayah boleh cek kat rumah. Kalau seorang isteri itu mencapai tahap bila mana tanya suami dia, tanya bila orang tanya kat dia tentang soal isteri dia, pada suami dia kata, aku sayang isteri aku redha. Isteri tu dah ada tempat dalam syurga. Jadi ke tahap tu Allah mengangkat darjat seorang isteri. Jadi biasanya kalau dah ada lebih daripada satu ni, orang kata apa, dah susahlah nak fokus tu dan susah nak sama-sama baiki sikit-sikit kan. Kita kalau ada barang ataupun kita beli kereta, kalau kereta ada masalah kita buang beli baru ke ataupun kita baiki kereta tu dulu? Baiki. Kalau kereta tu dah tak boleh baiki sangat, barulah kita cuba jual dan usahakan dengan kereta yang lain. Itu pun setelah usaha kita lah. Maksud saya bukanlah perempuan ni seperti kereta, tidak. Perumpamaannya ada kesalahan, ada kesilapan, kita baiki. Sama-sama usahakan cara baik. Dan untuk saya memberi komen kepada mereka, ahli-ahli agama pun tak ada lah pada saya. Sebab saya pun belum kahwin lagi. Dan saya mengharapkan Allah tak uji saya dengan perkara yang sebegitu. Yelah, sebab kita pun tak tahu apa yang akan jadi pada masa depan. Tapi Husna pun confirm lah. Taklah. Sebab tu saya tak berani cakap apa-apa. Cuma saya macam cuma satu je. Sebab banyak sangat contoh-contoh yang negatif depan mata kita. Apa yang terjadi dengan isu poligami. Betul. Sebab tu tak banyak sikit akan terkesan dekat kaum wanita tau. Kalau semua tunjukkan contoh yang baik pada kita, mesti kita akan berfikiran terbuka. Tu masalahnya sebenarnya dari sekeliling kita lah yang agama tu tak complicated. Senang, tapi bila orang yang tak pandai membawa dengan cara yang salah. Dia orang yang membawa dengan cara yang salah. Jadi dia buat orang lain rasa macam apa ni kan? Apa Islam buat macam ni, betul. Itu betul. Itu yang kita kena buang pandangan sebegitulah. Tapi Husna macam dah setuju dengan saya. Saya tak setuju. Saya ambil info je. Tak, saya cuma pandang dari dua sudutlah, positif dengan negatif. Tapi kita masih tak boleh nak menolak hukum Tuhan. Okey, lepas tu orang nak berkait dengan Nabi pula kan? Saya nak tanya, betul ke kalau macam poligami ni ada payung emas ke, hadis tu sahih ke? Payung emas ni saya dah ulang banyak kali. Ini adalah hadis palsu. Tak ada istilah payung emas ke apa ke, tak ada. Habis mana orang dapat? Yang tu orang hadis yang direka-reka lah. Direka-reka, dia buat-buat. Dulu banyak hadis yang direka-reka. Macam contoh, sesiapa yang minum susu lembu, dia akan mendapat pahala 1,000,000 pahala. Orang jual air kan, dia jual susu lembu ni, dia kata, ada hadis mengatakan siapa yang minum susu lembu ni akan dapat 1,000,000 pahala. Itulah orang create supaya melariskan. Mungkin pada ketika itu, mungkin orang nak mudahkan perkahwinan. Tapi sebenarnya memang ada pahala yang diberi kepada isteri pertama sebab pengorbanan, faham tak? Orang nak bagi insan yang dia cintai, insan yang dia sayangi, kahwin dengan seorang lagi susah, pengorbanan yang tinggi. Jadi kalau mana isteri-isteri yang dah izinkan kat luar sana, bukan payung emas yang dijanjikan tapi pahala yang begitu besar. Sebab pengorbanan, kenapa termenung jauh? Tak, saya memang respect lah dengan diorang. Macam mana diorang boleh terima, bukannya mudah. Kira kita nak berkongsi kasih. Lepas tu kalau diorang dah kahwin, maksudnya diorang dah reda seumur hidup nak berkongsi. Jadi saya tak boleh faham benda tu macam mana. Yalah, susah untuk dari segi masa, dari segi segala-galanya. Berkongsi, tanggungjawab. Tapi tak apalah Husna. Husna insya-Allah terselamat. Amin, saya memang berdoa. Doakan semua itulah. Tapi apa-apa pun kepada mereka-mereka yang berhasrat nak kahwin lebih pada satu, doa-doalah supaya isteri pertama tu redha ataupun isteri pertama tu dah rasa kita ni dah sebagai seorang suami dah cukup melayan dia A sampai Z.
Pada saya, perkahwinan ni satu masalah tau. Masalah macam mana tu? Bukan masalah yang negatif, masalah yang positif. Contohnya kita kita baru kahwin, kita nak sesuaikan diri dengan pasangan. Okey, satu masalah. Dan kita dah ada anak. Macam mana kita nak jaga anak kita? Satu masalah. Dan masalah yang kita boleh pandang sebagai cabaran. cabaran kan? lah. Okey. Tapi kalau kita kahwin lagi satu, kita ada masalah baru lagi besar. Okey. Kan? Kenapa pada saya kenapa lelaki perlu peningkan kepala nak ada banyak masalah sedangkan dia boleh jaga satu masalah itu dengan baik. Baik. Kan? Pada saya pendapat saya macam itulah. Okey, bagus. Pendapat yang bagus. Tapi saya ada satu pendapat yang boleh mematahkan pendapat tu. Boleh Bukanlah. mematah. Maksudnya beginilah. Okey. Orang lelaki, okey, kita ambil kisah Rasulullah. Bukan kita nak reflect Kita bagi tahu. Rasulullah SAW kahwin dengan Siti Khadijah. Masa dia kahwin dengan Siti Khadijah tu ada ke isteri lain? Tak ada. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam tak menggalakkan pun untuk berkahwin lebih pada satu. Sebab Rasulullah kahwin satu. Selepas kematian isteri pertama yang dia sangat-sangat sayang. Dan beza umur jauh. Tapi dia kahwin juga dengan isteri yang tua ataupun perempuan yang agak berumur. Kan? Mampu maintain hubungan tu sehingga perempuan tu ataupun isteri yang solehah ni meninggal dunia. Barulah dia kahwin yang lain dan seterusnya. Tapi nak cakapnya, sebab tu saya cakap cinta pertama ni kan, kita ketepikan hukum agama. Cinta pertama ni selalunya cinta yang kita memberi effort kita. Kita macam disebut tadi, susah senang bersama. Jadi hargai hubungan tu, ingat balik. Ingat kan, sebelum jangan bercerai lah. Jangan perceraian ni Allah SWT benci, tetapi diizinkan dalam agama. Sebab kalau simpan pun orang kata hubungan tu lebih teruk. Betul tak? Kalau macam suami ni tak sayang dah kat isteri ni, tapi sebab nak elak tu dia seksa isteri kat rumah, itu lebih bahaya. Lebih baik dilepaskan. Tapi jangan kita sampai ke tahap sebegitu. Ada fikiran yang nak cerai lah isteri ni, jangan. Itu kita buang jauh-jauh. Dan jangan kita senangkan huruf ataupun senangkan perkataan-perkataan seperti kau buat ni aku cerai kau. You buat lah, I cerai you. Jangan. Sebab perceraian boleh terjadi dengan gurauan. Contoh dia balik rumah, dia kata, sayang pergi buat kejap satu air, buat air Milo. Abang nak air Milo. Kalau tak buat air Milo, abang cerai awak. Kalau dia tak buat, cerailah. Dengar dulu. Saya tak sabar ni. Lepas tu dia pun pergi buat air kopi. Dia buat air kopi, dia pergi hantar dekat suami dia. Abang minumlah. Kan abang minta air Milo tadi. Lepas tu suami dia kata, isteri dia kata, alah abang, sama je kopi dengan Milo ni, minum. Dia pun minum. Dia kata, tak apalah, kopi pun kopi. Tu dah jatuh talak tu. Walaupun pada asalnya dia bergurau. Sedar tak sedar, hukum tu jatuh. Jadi elakkan gurauan-gurauan seperti itu. Dan poligami kalau nak buat juga, fikirlah betul-betul. Fikir betul. Lagi satu saya nak cakap, saya ada nampak video, saya ada tengok video-video lah kan daripada luar negara. Contoh orang yang bukan Islam, dia tak faham macam mana konsep Islam ni berpoligami, dan dia fikirkan satu benda poligami itu adalah satu yang negatif. Dan dia ada menyalahkan, maaf saya cakap Nabi Muhammad SAW. Dia ada menyalahkan, kenapa awak ikut orang yang berkahwin ramai? Dan saya nampak dia orang provoke pasal benda tu, dan sebab dia orang tak memahami. Jadi macam mana pandangan orang luar tentang apa ni? Poligami. Agama tak kita. Okey. Baik, macam saya cakap tadi lah. Yang pertama sekali, kehidupan kita ni dengan kehidupan Rasulullah SAW ni berbeza. Beza. Dia hari-hari keluar. Lagi satu. Satu lagi. Sila. Dia masa dia bash, dia kata okey, Nabi awak umur kahwin dengan Aisyah umur berapa? Dan macam mana boleh sanggup kahwin underage. Baik. Dia bash pasal tu. Okey. Pernah pergi keluar negara, Husna? Negara-negara yang dekat pernah lah. Pernah. Ke Mekah mesti pernah pergi kan? Belum lagi. Belum lagi. Okey. Maafkan saya. Tapi negara-negara yang seperti mana kita tengok negara Eropah. Perempuan dia physically lebih besar daripada saya. Lebih tinggi daripada saya. Maksudnya apa? Perubahan wanita dari sudut region ataupun orang kata pembahagian alam ini berbeza. Orang Arab umur 12 tahun dengan orang Melayu umur 12 tahun sama ke? Ya, sebab dia orang lagi besar. Kadar akhir balil untuk perempuan di negara luar dengan kadar akhir balil di negara kita ni berbeza. Ada orang lelaki di usia 12 tahun dia balil.
mungkin di luar negara lebih cepat. Jadi ukuran untuk mengukur perempuan itu dewasa mengikut negeri pun, negara pun dah lain, dah berbeza. Ini bukan satu benda yang susah nak fikir. Kita tengok kat Malaysia sendiri lah. Macam saya sebut tadi, umur 14 tahun dengan orang Arab 14 tahun, beza tak beza? Sangat jauh beza. Begitu juga dengan zaman. Kenapa dulu disebut nabi-nabi yang nabi-nabi jubah dia diangkat sama tinggi dengan KLCC? Rasa-rasa umur berapa dia balik? Orang tinggi KLCC, macam mana kita nak ukur dia balik bila? Yalah, tapak kaki pun dah besar. Tapak kaki dia sama besar dengan badan kita. Dan dikatakan Nabi Muhammad ini adalah antara orang yang terkecil. Tetapi kecil dia tu dengan berbanding dengan kita yang berada pada hari ini pun berbeza. Jadi sebegitulah alam ini berpusing, berputar begitu. Sebab tu kita tengok orang Arab macam ni, orang Cina macam ni, orang Melayu macam ni, orang India macam ni. Allah jadikan kita berbeza-beza ni ada sebab dia. Jadi pada ketika itu yang dia kahwin tu dengan Aisyah. Dia kahwin dengan Aisyah. Pada waktu Aisyah itu sudah jadi perempuan yang sempurna. Perempuan yang dia boleh katakan dewasa. Macam mana kita nak ukur seorang itu dewasa apabila dia datang haid dan sebagainya kan? Itu dah dikata mukallaf ataupun dah balik, dah boleh tanggung dosa dan pahalanya sendiri. Jadi di situlah ukuran yang orang luar ataupun mereka-mereka ni tak faham. Jadi itu perkara-perkara yang kita sebagai orang awam ni kena tahu, kena faham sebelum kita nak beri pandangan. Kepada mereka-mereka yang bukan Islam, itulah sedikit sebanyak penerangan. Baik, kita dah lari jauh sebenarnya. Kita dah lari jauh. Dah sampai video-video dah semua. Daripada video kan, tapi tak ada masalah, kita terbang balik ke topik kita. Jadi saya boleh katakan pada hari ini Husna telah bersetuju untuk Husna setujulah poligami itu dibenarkan dalam Islam. Cuma dia kena adalah pendapat masing-masing dan macam mana cara penerimaan tu. Sama ada kita nak bawa benda tu pada positif ataupun negatif. Betul. Jaga baik-baik kehidupan kita di dunia ini kerana kehidupan kita sementara saja. Dan ingat, tanggungjawab kita yang pertama nak kahwin ramai ni boleh. Tapi kalau solat pun belum tepat pada waktunya, maghrib isyak pun semayang satu waktu saja, maka pastikan yang tu baik yang dulu. Cukup. Yang wajib, yang sunnah, yang wajib yang dalam amalan ni tak nak buat. Nak duduk pergi cari isteri baru dan sebagainya. Saya bukan mengharamkan poligami. Poligami dibenarkan, tapi diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah itu yang lebih utama. Tidak begitu, wahai saudariku? Ya, saya berfikir macam tu. Okey, so ada nasihat apa-apa yang terakhir pada mereka-mereka yang dah poligami ataupun yang nak poligami? Nasihat saya tak nak bagi nasihat, saya cuma nak bagi pandangan. Bagi sesiapa yang ada berfikir untuk berpoligami, fikirlah dulu masa-masa, sebab kita nak menanggung tanggungjawab tu bukannya lama. Bukannya sekejap dalam seumur hidup kita. Dan juga untuk para wanita di luar sana, kita kenalah sentiasa reda dengan apa yang ditentukan. Kalau benda tu baik untuk kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak boleh terima, kita bincang dengan pasangan kita elok-elok. Macam itulah. Pokok pangkalnya kita tak boleh menolak takdir Tuhan. Betul. Takdir Tuhan jangan ditolak. Kena ada usaha lah juga. Ya, betul. Menjaga dan seterusnya memperbaiki islah diri kita. Jadi, saya tak kata saya setuju. Tapi dalam arti kata lain setuju jugalah. Okey, tak ada masalah. Ada apa-apa lagi? Tak ada. Tak apa, saya benarkan awak cakap. Alright. Yalah Husna, kita fahamlah hati seorang perempuan ni lembut, jadi jaga baik-baik para suami. Nak kahwin dua, fikir betul-betul dulu. Dah baik betul ke belum? Kalau belum, baikkan diri dululah kepada Allah SWT. Boleh Husna? Ya. Okey, baiklah, sekadar itu saja pada episod kali ini dalam Chit Chat Ustaz bersama Riz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke? Tak betul. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa, mafhumnya ayat ketiga dan keempat, fankihu ma talaba lakum minan nisa, kahwinlah kamu, bolehlah kamu nak berkahwin 1, 2, 3 atau 4. Tapi kalau tak boleh beraku adil, cukuplah dengan
satu saja. Jadi topik kita pada hari ini bersama saya Riz Ismail dalam Chit Chat Ustaz adalah berkenaan dengan poligami. Jadi mari kita sama-sama tengok soalan yang pertama. Saya nak bertanya pada Ustaz, betul ke ada istilah payung emas untuk seorang isteri yang membenarkan suami dia berkahwin lain? Okey, baik. Payung-payung emas ni sudah tular dan dah jadi bualan bukan sahaja baru-baru ni. Dah lama dah berbual tentang payung emas ni. Jadi betul ke ada istilah payung emas bagi mereka yang mengizinkan suaminya kahwin lebih daripada satu? Menurut saya, apa yang dah dipelajari, hadis ini adalah antara hadis yang maudhu', ada antara hadis yang boleh dikatakan palsu ataupun darjatnya begitu rendah. Jadi tidak ada nas yang dan dalil yang kukuh mengenai payung emas. Kalau saya tersilap ataupun saya terkurang, bolehlah anda memberitahu balik selepas ini. Tapi setakat pengetahuan yang saya telah pelajari, tidak ada dalil yang kukuh. Ada tapi tidak mengukuhkan yang membolehkan dia mendapat payung emas. Begitulah. Jadi apakah sebenarnya istilah ataupun kenapakah hadis ni yang lemah ni atau yang daif atau yang maudhu', lemah atau palsu ini dilegarkan ataupun diwar-warkan kepada orang kita ni adalah kerana mungkinlah kan nak bagi perempuan tu rasa tenang sikit ataupun nak bagi mereka-mereka ni merasa macam okeylah dekat akhirat nanti dapat payung emas. Sebenarnya hadis ini tidak sahih. Jadi istilah payung emas ini diwujudkan mungkin kerana untuk mengelak daripada isu sebenarnya. Dia nak kahwin lain. Tapi nak bagi isteri itu rasa tenang, dia katalah nanti kat akhirat saya akan dapat payung emas. Itulah cerita-cerita sikit sebanyak tentang payung emas ini. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Assalamualaikum Piuris. Saya ada satu soalan. Wajarkah seorang suami berpoligami walaupun tanpa izin isteri pertamanya? Yang pertama sekali, boleh tu memang boleh. Boleh dibenarkan oleh Islam. Dia perlu memberitahu dan dia boleh kahwin dengan seorang lagi. Tetapi dia adalah clause-clause dia. Bukan senang-senang saja. Kita tak boleh ada setengah-setengah orang dia kata cukup kepada hanya memberitahu. Tidak. Kenalah juga minta sebagai bukanlah minta izin tapi consent, bincang kan. Bukan you dulu nak kahwin dengan dia bukan main susah lagi nak dapatkan dia kahwin dengan cara yang baik, kenal mak ayah dia. Tapi bila nak bercerai macam tu je nak buang. Tak apa kalau sayang tak nak, tak apa. Abang nak cerai, abang kahwin lain. Tak boleh. Dalam Islam kita mengamalkan sikap toleransi antara suami dan isteri. Cakap baik-baik dengan isteri. Kalaulah nampak isteri punya mental breakdown terlalu tinggi, tangguh dulu hasrat untuk kahwin lagi. Yalah, siapa je lelaki yang tidak mahu kahwin lebih daripada satu? Saya yakin suami-suami, laki-laki semua ingin memiliki isteri lebih daripada satu. Tetapi kalau tak mampu untuk berlaku adil sehingga ada negatif-negatif thoughts untuk menceraikan isteri yang pertama, maka tak boleh untuk kita kahwin lebih daripada satu. Yang dibolehkan dalam Islam ni adalah yang mana yang mampulah. Secara fizikalnya mampu, secara rohaniahnya mampu, boleh bimbing, boleh memberi nafkah secukupnya. Ini baru dibenarkan. Tapi kalau adalah isu cerai-cerai apa semua ni, tak bolehlah macam tu. Bukan saja ia melibatkan ia melibatkan rumah tangga kita, malah pandangan orang ramai, pandangan orang terhadap kita sebagai satu agama yang membawa imej Islam yang sangat-sangat sempurna. Jangan kita cemarkan. Jadi nak kahwin lain satu lagi memang boleh, tetapi kalaulah tak mampu, cukup dengan satu seperti mana yang kita baca dalam surah An-Nisa tadi. Jangan kita cuba untuk membenarkan perkara yang haram. Sebagai contoh, ada yang mengatakan boleh kalau sekadar cukup memberitahu dan jikalau isteri pertama tak mahu terima atau mahu terima, itu adalah atas kiranya macam dalam bahasa yang kasar, ikut engkau lah. Tak boleh macam tu sebab keluarga, institusi kekeluargaan ini telah dibina atas dasar agama juga. Kita dah berkahwin, dah ada anak dan seterusnya. Jadi kekalkan institusi kekeluargaan sehingga liang lahat kita, insya-Allah. Jangan mudah-mudah nak cerai-cerai orang ni. Jangan biasa-biasakan menyebut perkataan cerai antara suami dan isteri, kerana ini adalah perkara yang Nabi larang untuk kita bergurau di atasnya. Cerai-cerai ni jangan. Jadi
Rasanya terang dan jelas lagi bersuluh soalan itu dijawab. Cukup seorang je lah kalau tak mampu. Boleh dibenarkan tapi dengan keadaan yang tertentu. Wallahu a'lam. Untuk soalan kedua, kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Baik. Assalamualaikum, saya Kartini dari Ipoh. Ustaz, saya nak tahu poligami itu digalakkan untuk mereka yang mampu. Saya nak tahu mampu yang jenis macam mana tu. Ramai kawan-kawan kita nak tahu. Baik. Seperti yang kita bincangkan tadi, saya menyebut bahawasanya memang boleh untuk seorang itu kahwin lebih daripada satu. Itu tidak ada isu mengenainya. Memang dibenarkan dalam Islam. Tetapi kalaulah sudah ada hubungan yang baik, tidak ada ribut, tidak apa, tiba-tiba suami nak kahwin satu lagi, dan kalau suami itu kahwin satu lagi menyebabkan perceraian, maka ini perlu dielakkan. Kalau istilah hukum fiqh pun mengelakkan daripada mudarat yang lebih besar. Syaddu zara'i kan. Kita memilih yang kurang mudarat. Kalau kita kahwinlah satu lagi, ada kemungkinan tak kita punya financial akan jatuh, ataupun ada kemungkinan tak kita tak boleh nak sara keluarga kita seperti mana kita sara mereka dahulu. Kalau ada, kurangkan kemudaratan yang akan terlibat dengan apa aktiviti kita nantilah. Maksudnya cukup dengan seorang jaga baik-baik kan. Tak apa, dunia ni sekejap je. Sudah semestinya semua orang suka kan ada isteri baru kat rumah. Macam mana abang kan? Bila balik-balik biasa muka isteri macam ni, dapat isteri seorang lagi, mestilah gembira kan. Saya pun gembira. Tetapi adakah kegembiraan itu boleh digadaikan dengan kesejahteraan keluarga kita yang kita dah ada ni? Kita dah bina satu rumah kan. Kita nak bina rumah baru. Tapi rumah yang kita dah bina ni kita mungkin akan robohkan. Nak start balik yang baru. Tak adil lah macam tu. Kalau boleh kita bina dua-dua, jaga dua-dua. Kalau ni cat baru, ni pun cat baru. Maksud saya di sini, kalau kat sini bagi banyak ni, kenalah sama pemberian terhadap isteri dan anak-anak tu lah. Jadi, sabarlah. Bersabar, tenang. InsyaAllah kalau tak dapat kahwin satu lagi pun, Allah hadiahkan bidadari kepada mereka-mereka yang bersabar. Kita doa dapat bidadari, tak ingat dah sesiapa di dunia ini, perempuan mana-mana pun. Boleh insyaAllah. Dan antara perkara-perkara yang boleh kita fikirkan selain daripada poligami kan. Asyik nak kahwin je fikir. Cuba fikir soal lain yang lebih penting dalam hidup ni. Adakah cukup anak kita sekarang kita didik dengan agama? Cukup ke isteri kita layan dengan baik? Itu persoalan yang kita kena tanya dulu. Ini nak kahwin banyak kan? Yang dah ada ni confirm ke dah dijaga dengan baik? Apa kata start business online? Apa kata start perkara-perkara yang boleh sibukkan diri kan? Buat video macam mana saya buat ni, berdakwah kepada umum ke? Cari benda-benda lain yang boleh bermanfaat. Bukan sunnah tergantung kepada poligami sahaja. Banyak lagi sunnah-sunnah lain. Yang mana yang nak kahwin 2, 3 tu. Apakah sunnah selepas solat yang Nabi baca? Kalau tak tahu, tak payahlah nak teruskan benda-benda yang lain. Kuatkan iman kita ni dulu ni. Nak kahwin je kerja. Apa, tak cukup seorang ke? Aku pun konon-konon lah. Kalau ada hasrat di hati pun memang nak kahwin lah lebih daripada satu. Tapi seperti yang saya katakan tadi, perlu fokus kepada perkara yang penting sekarang. Apa yang memberi manfaat sekarang, itulah yang perlu kita percepatkan, ilmu agama dan seterusnya. Lagi banyak tanggungan kita, lagi banyak tanggungjawab kita yang kita akan dipersoalkan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sedia silakan. Tapi pada pendapat saya cukuplah seorang sahaja. Dan kalau ada kemampuan dan keizinan daripada, bukan keizinan, rundingan yang baik dengan isteri pertama. Tak ada isteri pertama, mungkin dalam 10 orang isteri, mungkin seorang je yang membenarkan untuk suaminya berkahwin lain. Dan kalau sebegitulah sifatnya di Malaysia ini, maka kita boleh ada poligami tetapi dengan cara yang baik, cara yang cukup adil, cukup duit, cukup semua kan. Jangan ada fikiran macam, oh dia ni sebab ni bini baru ni kena duduk lama kat rumah bini baru ni. Jangan macam tu. Kekalkan yang mana yang ada, insya-Allah Allah akan bagi hikmah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu saja topik-topik poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, senang dalam hati kalau beristeri dua, seperti dunia
ana yang punya. Itulah dia sedikit nyanyian daripada Tan Sri P. Ramlee. Jadi kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah. Moga dicucuri rahmat dan ditempatkan di tempat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, balik kepada cerita yang mana yang dia nyanyikan lagu tu. Sebenarnya cerita tu tentang apa? Beristeri lebih daripada seorang. Kita boleh tengok betapa kalutnya cerita tu dimainkan oleh ataupun dilakonkan oleh Tan Sri Arwah P. Ramlee. Memang susah ada isteri lebih daripada satu ni. Kadang-kadang sampai terpaksa menipu, terpaksa buat-buat sakit, terpaksa kautim dengan ayah mertua dan sebagainya. Jadi kalau tak mampu, cukuplah satu sahaja. Tidak ada halangan. Boleh dan boleh. Tetapi kena ingat seperti mana yang kita telah berdebat dengan arti jemputan kita tadi bersama dengan Husna. Beliau memberi pandangan beliau dan saya pun ada pandangan saya. Tapi secara keseluruhannya, apa yang boleh dikonkludkan atau disimpulkan adalah kalau mampu, silakan. Kalau tak mampu, cukuplah satu saja. Al-Quran juga ada menyatakan sedemikian, jadi baik untuk kita ikuti. Jadi, apakah perspektif poligami ataupun personal saya, pengalaman saya yang saya pernah tengok tentang orang yang berpoligami ni? Baik, saya ada kawan-kawan, bukan saja ustaz yang berpoligami, ada juga orang-orang yang bukan ustaz pun poligami juga. Bukan kita yang bukanlah ustaz-ustaz saja yang ada keinginan untuk mengadakan isteri yang kedua. Anda semua yang sedang menonton ni pun pasti juga ada. Tapi begitulah, kita manusia memang tak pernah cukup. Kalau dah ada macam ni, kereta yang lalu ni, kereta buatan Malaysia, kita nak kereta buatan Jerman pula dan seterusnya. Memang takkan pernah cukup dalam hidup ni. Apa yang perlu kita pelajari adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita sebut poligami, saya nak larikan sikitlah konteks ataupun fahaman poligami ni kepada sesuatu perkara yang lain. Apakah salahnya kalau kita memperbanyakkan ataupun meningkatkan amalan kita seharian? Kalau kita nak meningkatkan ataupun nak menambah, dipanggil zaid. Zaid ni dalam bahasa Arab bererti tambah. Zauj ni isteri ataupun suami. Zauj kan, suami. Jadi nak tambah isteri, sebelum tambah isteri kita zaid imanan. Zaid keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah dan perbanyakkan iman kita. Kalau kita ada banyak amalan, tak susah untuk kita jaga. Tetapi kalau kita banyak isteri, macam-macam ragam dan sebagainya. Jadi apa yang kurang dalam hidup kita? Saya nak kongsi satu amalan yang saya selalu buat lepas solat. Antaranya adalah membaca ayat kursi, bukan membaca sahaja, memahami maksudnya sekali. Sebagai contoh, ini kita memperhalusi makna-makna dalam ayat kursi. Dan perlu anda laksanakan semasa anda baca sebelah habis solat lah. Sebagai contoh, lepas baca doa, amin ya rabbal alamin. Ataupun sebelum baca doa, kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan kita baca saja, selitkan kefahaman dalam kepala kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang maha hidup, yang maha menguruskan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Serentakkan fahaman tu. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah ni dia tak pernah tidur dan tak pernah mengantuk. Kalau boleh baca dan cuba fikir tentang keesaan Allah SWT. Dalam masa yang sama, Allah boleh menambah ataupun kita sendiri menambah keyakinan kita pada agama kita, kepada kesungguhan kita dalam ibadat. Seterusnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang memiliki semua ni, fis samawati wal ard, di langit dan juga di bumi. Masya Allah, semua benda ni kepunyaan Allah. Dan seterusnya, man zalladhi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tidak ada seorang itu memboleh untuk membuat sesuatu perkara melainkan dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan Allah bagi tahu setiap daripada kita ni kan ada ilmu sikit sebanyak. Anda ada ilmu, saya ada ilmu, tetapi ilmu ini tidak akan ada pada diri kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, Allah bagi tahu besarnya
kerusi Allah. Kerusi yang Allah ni, yang milik Allah ni tinggi dan besarnya lebih daripada besar alam semesta kita ini. Kecilnya kita ni nak dibandingkan dengan apa yang Allah ada, Allah mampu buat. Tak kelihatan pun kita di bumi ini sebenarnya. Sangat-sangat kecil dia kita. Jadi apa yang memberikan kita satu kelebihan ataupun ikramkan diri kita adalah dengan amalan kita. Berbuat baiklah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada satu kisah tentang Uwais Al-Qarni. Baik, Uwais Al-Qarni ni dia bukanlah terlibat dalam poligami, tetapi amalan dia itu dicemburui oleh ramai insan-insan yang berpoligami, yang kahwin seorang pun cemburu dengan dia. Uwais Al-Qarni ni, dia adalah seorang insan yang ingin sangat berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi tak sempat. Tapi Rasulullah SAW kenal dia. Bagaimana dengan adanya wahyu dan sebagainya. Rasulullah SAW diberitahu ada seorang insan, walaupun di dunia ini tidak begitu terkenal, tetapi di kerajaan langit, malaikat-malaikat cemburu sangat dengan dia ni. Sangat cemburu dengan dia ni sebabkan amalan dia. Jadi semua orang pun tertunggu-tunggu. Semua orang pun tertunggu-tunggu. Siapa Uwais Al-Qarni ni? Satu hari ada sahabat yang berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Apa dia tanya? Uwais, apakah amalan yang kamu buat ni yang sampai Nabi SAW boleh kenal kamu ni? Uwais memberitahu apa? Aku ni orang biasa je, tapi aku berbakti kepada kedua ibu bapa aku. Mak baik tak baik Uwais ni cemburu sehingga malaikat cemburu akan amalan dia. Kerana apa? Dia pernah buat umrah bukan bersama mak dia, tetapi dengan mengendong mak dia. Dia tawaf dulu, bukan macam kita sekarang ni dah ada tile kan dekat Mekah tu, dan boleh Safa ke Marwah pun dimudahkan perjalanannya, walaupun jauh dimudahkan perjalanannya bertile semua, jalan pun tak sakit. Tapi zaman dia zaman yang susah untuk buat umrah. Susah, begitu banyak orang kata apa penglibatan ataupun infrastruktur yang kalau pada kita ni menyusahkanlah, tapi dia tetap lakukan. Bawa mak dia kat belakang, dia gendong mak dia, tawaf 7 kali. 1, 2, 3, sampai dikatakan kaki dia tu luka-luka. Lepas tu sa'i pula kan, Safa ke Marwah pun dalam keadaan sedemikian. Dan disebabkan inilah, dia sebenarnya ada niat nak kahwin juga, tetapi dia jaga mak dia terlebih dahulu. Dan inilah antara amalan yang boleh kita selitkan dalam diri kita. Pada anda yang terasa nak kahwin lebih pada seorang tu, cuba cek macam mana mak kita kat rumah sekarang ni. Okey ke tak okey dia ni? Dah pernah ke kita habiskan duit kita untuk bawa pergi umrah? Kalau belum, settlekan dulu dengan mak, settlekan dulu dengan ayah. Nak kahwin lepas tu tengoklah. Kalau ada lagi fikiran ataupun keinginan, boleh bawa berbincang. Tetapi yang penting amalan kita dengan family kita, boleh kita selitkan dalam hidup kita. Mak ayah kita bukan lama pun, biasanya memang kematian tak kira masa, tetapi kematian boleh juga ataupun disinonimkan dengan orang yang lebih tua pada kita. Tapi tak ada masalah. Cumanya fokus amalan kita terutama pada mak ayah kita. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk segmen pada kali ini. InsyaAllah kita akhirkan dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis semayang sekejap.